Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Madam. Selamat pagi, Madam. Selamat pagi, Madam. Selamat pagi, Madam. Pagi. Semua dah sarapan aku kan. Dah brunch, nak lunch dah ni. Kita tunggu lagi kawan-kawan yang lain. Ada lagi, ramai lagi yang belum masuk ni. Assessment lab 2 saya dah tanda, dan you all boleh tengok lah dekat Sidos skrip jawapan masing-masing. Cuma siapa yang dah tengok skrip jawapan lab 2 dekat Sidos yang dah saya tanda? Ada tengok tak? Tak ada tengok. Yang lab 2 yang buat normalization kan? Lab 2 kan? Dah tengok. Siapa yang dah tengok tu? Saya tak perasan tadi siapa yang bercakap tadi. Right. Macam mana? Semula. Roy, salah dekat mana? Sekejap saya tengok paper. Asrul Nizam. Nama cantik. Saya tulis apa? Saya tulis asingkan, make sure a single value. Ini kan Roy, kan kita ada Roy ingat tak dalam kelas tu kan saya kata kenapa kita nak buat normalization daripada UNF kepada UNNF. Apa syarat dia? Pertama sekali kita kena pastikan data-data ataupun entiti yang ada dalam table mesti dalam keadaan single value. So kat situ Roy tak asingkan appointment tu antara appointment date dengan appointment time, betul tak? Jadi tak jadi dalam bentuk single value lah. Dia kena asingkan. Kalau nak letak juga appointment, Roy buat lah satu kolom, satu attribute appointment underscore date. Satu lagi attribute appointment underscore time. Macam tu. Terlupa. Ke tak ingat lah kan? Tak ingat untuk asingkan tu. Yang lain-lain ada tengok tak? Tak ada. Ada. Saya patah hati tengok jawapan. Kenapa patah hati? Jangan patah hati. Siapa yang patah hati tu? Sangat. Nur Aina Soleha. Aina dapat berapa? Anak lah Madam, tak nak. Tak apa, saya tengah tengok ni. Kenapa? Aina salah di mana? Mari kita check. Aina salah di sama juga. Aina pun kesilapan yang sama. Tak asingkan attribute appointment. Tak asingkan. Lepas tu yang lain okey je. Madam, yang saya punya macam tak ada tanda ni. Ada grade je. 6 campur 5, 11. 11 campur 4, 15. Siapa yang tak tanda tu? Siapa yang tidak bertanda? Izham hantar dalam format apa? PDF? Tapi saya tak tanda. Sekejap saya check balik. Saya rasa ada seorang yang hantar dalam bentuk words. Ahmad Zaid.
dalam Word. So saya tanda tapi saya tak dapat nak upload balik lah. Bila saya hantar PDF, Izham kenapa saya tak tanda? dia cakap grading status, grade date. Lepas tu saya tengok. Ya ke Izham saya tak tanda? Semua dah tanda. Jadi saya tengok balik. Fauzin Izham. Ya. Betul ke tak tanda? Tanda je. Kamu tengok yang mana satu ni? Yang ni kan, sekejap. Kamu tengok yang sebelah hujung tu. Sebelah bawah Allah. Yes. Sorry. Okey, yang bawah tu. Okey, maka okey. Cuma saya kecewa juga sebabnya markah tu saya lagi target pun kawan-kawan pun B lah. Okey, mari kita tengok balik assignment tu, lab 2 tu sepatutnya kamu tak boleh nak buat silap. Okey, boleh saya guna sampel skrip jawapan daripada Roy? Boleh okey. Madam, Ya. Warna nak join tapi Madam belum accept. Siapa? Kenapa? Warna nak join. Warna ada ni? Tadi dia tak boleh join. Okey. Okay, so kita tengok contoh jawapan daripada Roy. Okay, so Roy dapat 21.5 daripada 30. So semua nampak tak? Nampak. Semua nampak Okay. Soalan ni kita dah bincang dalam kelas sebelum you all buat kan. Jadi bila saya menanda tu saya agak kecewa jugalah sebabnya ramai yang tak faham. Padahal kita dah bincang dalam kelas. Dan peluang untuk kamu bertanya pun dah diberi. Apa yang kamu tak faham daripada soalan ni macam tu. Tapi masih lagi berlaku kesilapan. Sekejap. Okay, apa yang sepatutnya kamu tak boleh buat silap? Sebabnya soalan ni kita dah bincang. Okay, so kita tengok. Okay, ni soalan yang diberi. Dia bagi satu table. Dia tak namakan apa table ni. Cuma dia kata detail of patient dental appointment. Alright. So ini dalam bentuk raw material. Raw table. So kalau ikut soalan ni dia kata normalize the table from UNF. From UNF tapi kita buatlah UNF ni kita terus buat first NF kan. Okay. First NF tu macam mana? Ada syarat dia. Kita dah bincang dah hari tu. Okay. So daripada sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 attribute. Madam. Ya. Madam tak accept guru lagi. Dah semua masuk dah? Ada lagi yang belum masuk? Okay, so ada 7 attribute. Okay, bermula dengan staff number, dentist name, patient number, patient name. Kemudian dekat sini, kalau kamu nampak dekat sini, dia sekalikan, dia merge attribute date dengan time tu bawah satu nama iaitu appointment. Okay, so sepatutnya benda ni dekat sini kamu kena alert lah. Kita kena dalam keadaan single value. So ramai yang tak perasan dekat sini ni. Okay, so then next adalah surgery number. Okay, apa soalan nak daripada figure 1 ni? Okay, apa yang soalan nak? Yang pertama, soalan kata list 3 functional dependencies. Okay, list 3 functional dependencies attribute. Okay, so kita dah bincang dalam kelas untuk A ni. List 3 functional dependencies attribute. Kalau siapa ingat, saya kata, okay, kamu cari mana attribute yang sesuai untuk kita assign dia sebagai primary key. Okay, so yang mana satu yang sesuai untuk kita assign sebagai primary key? Satu, staff number, betul?
Yang kedua, patient number. Yang ketiga, surgery number. So, kita senaraikanlah ketiga-tiga ni. So, kita senaraikan ketiga-tiga ni. So, senaraikan macam mana? Alamak ni susah saya nak tulis ni. Tak boleh nak tulis. Feel like saya tak best ni pakai ni. Dia kena macam ni je. Okay, tak apalah. Okay, so three functional dependencies ni. Okay, pertama adalah staff number. So, staff number. Okay, so apa yang kita dapat tahu daripada staff number ni? So, staff number kita akan dapat tahu dentist name. Itu satu functional dependencies ataupun FD. Okay, yang kedua, patient number. Okay, apa yang kita dapat tahu daripada patient number? Patient name. Patient name. Okay, yang ketiga, surgery number. Okay, apa yang kita dapat tahu maklumat pasal surgery number? So kita akan dapat tahu appointment date, dengan appointment time. So inilah dia functional dependencies. So dapat 3 markah. Kan kita dah tunjuk hari tu. Cuma saya tak tulis lah macam ni. Saya salah sebab saya tak ni. Asingkan appointment date dengan time tu. Iya. So dekat sini ni, dekat soalan A ni jarang ya betul. Kalau betul pun tak boleh dapat full mark. Okay, so boleh faham functional dependencies ni? Boleh. Boleh? Saya tak percaya dah kamu ni boleh-boleh, nanti kamu tak boleh sebenarnya. Okay, bila bagi soalan tak boleh. Masa dalam kelas boleh. Okay, B. Normalize the table from UNF to third normalized form. Okay, so saya tak best lah saya buat kat sini. Saya nak copy soalan ni. Saya nak masukkan dalam PowerPoint. So, saya nak share PowerPoint. Boleh? Supaya sedap sikit saya menconteng. Kat sini saya tak berapa nak best mencontengnya. Okay, nampak? Soalan tadi. Ni soalan kita. Okay, soalan A, kita dah selesai dah. Kita dah jawab dah. Ini functional dependencies. Daripada primary key ni, attribute yang layak ataupun sesuai kita jadikan dia sebagai primary key. So, apa maklumat kita boleh dapat? Itu adalah functional dependencies. So, kita dapat 3 kat sini. So, sesuai lah dengan 3 markah ni. Okay, B. Kita nak normalize table daripada UNF to third NF. Okay. So, ini table UNF. Sebab kenapa? Sebab dia dalam keadaan multi value. Kat mana multi value? Dekat sini. Dekat sini. So, dekat sini untuk kita tukar dia, transform kepada first NF, kita kena asingkan dia dulu. Kita kena jadikan dia dalam keadaan single value. Okay, so bila keadaan single value, kita nak buat macam mana? So, kita pecahkan dia jadi 7 apa? 7 attribute. So, kita asingkan lah. So, kita asingkan satu persatu. Okay, so ni kita asingkan. Sebab itulah kalau kamu tengok yang saya buat tanda macam ni tu maksudnya kamu tak asingkan attribute ni. So, kita kena asingkan dia. So, buat ni. So, kita namakan dia, tukarlah ni. So, kalau kamu nak letak juga appointment ni, so kamu letak je lah kat depan ni. Appointment date, appointment time. So, jadi ada 7 attribute.
Okay, untuk first and F. Okay, first and F kena ada 2 table. Okay, so 2 table kita dah jumpa dah tadi masa dekat functional dependencies ni ada 3 attribute. Ada 3 attribute yang sesuai kita jadikan dia sebagai primary key. Okay, tapi kita nak buat untuk first and F dulu. So kita pilihlah mana satu. Kamu nak buat table mana satu? Patient dulu ke, staff dulu ke, surgery dulu. So terpulang kepada kamu. Okay, so contoh kamu nak buat table apa? Dekat sini kalau Roy ni, Roy buat untuk first and F, Roy buat staff dengan surgery. Okay, so saya tiru je lah Roy ni. Okay, untuk first and F, dia buat table staff dengan table surgery. Okay, so apa attribute dia? Staff. So tulislah staff number. Kemudian dentist. Dentist apa? Dentist name. Kemudian nak letak patient number dekat staff pun boleh, nak letak dekat surgery pun boleh, tak ada masalah. So patient number and then patient name. Okay, so kita tutup. Okay, ini attribute untuk table yang pertama itu staff. And then gariskan mana primary key kita. Staff number. Okay, untuk surgery pula kita senaraikan apa attribute untuk table surgery. So, first adalah surgery number. And then apa? Appointment date. Lagi satu, appointment time. Okay, so sama juga kena pasti apa dia punya primary key dan jangan lupa kita punya apa lagi satu? Apa satu key? Kita punya orange key. So yang ni kita gariskan putus-putus. Okay, so staff number adalah staff number ni merupakan connector antara table, surgery dan juga staff. Okay, ini first and F. Okay, second and F. Okay, first and F ni boleh faham tak? First and F ni? Boleh. Sebabnya saya perasan masa saya tanda tu ada beberapa lah. Ada yang beberapa orang yang saya rasa dia tak faham pun. First and F tu pun dah salah. Okay, sebabnya you all dapat markah. Sebabnya assignment ni saya buat pemarkahan dia berdasarkan rubrik. Maksudnya tak ada orang yang dapat kosong. At least kamu jawab, kamu dapat juga markah. Macam tu. Okay, so yang kedua, second and F. Ya. Foreign key. Yang ni kita akan communicate dengan table staff ni melalui staff number. Kalau kita tak letak, nanti kita tak ada connection antara staff dengan surgery ni. Madam, kalau saya buat yang 2NF punya table, tapi saya tak pecahkan appointment tu kan. Date dengan time tu madam tolak berapa markah? Setengah satu. Tengok rubrik. Saya buat pemarkahan by rubrik. Okay. Okay, second and F. Okay, second and F kita ada 3 table. Okay, untuk second and F ni kerja kita dah senang sebab kita boleh refer kepada jawapan A tadi. Ada tiga table kan? So kita boleh refer kat situ. Okay, first kita ada table staff. Second kita ada table surgery. Ni yang dah ada. Okay, third kita ada table patient. Okay, so sama staff. Apa maklumat yang ada dalam staff? Okay, so staff number. Kemudian dentist name. Okay, patient number dengan patient name boleh lagi tak kita letak dalam table staff tu?
Perlu lagi tak? Sesuai lagi tak kita letak? Tak perlu sebab dah. dah ada Sebabnya specification. kita dah create table yang khas untuk patient saja. So ini je maklumat dekat situ, dekat staff. Okay, so kita gariskan primary key. Okay, untuk surgery. So kita salin balik maklumat dia. Surgery, number, appointment, date, appointment, time. Dan foreign key kita adalah staff number. Okay, sama juga. Gariskan primary key dan juga foreign key dia. Okay, untuk table baru, patient. So apa maklumat yang ada dalam patient? So kita ada patient Patient number, patient name. patient number, kita ada patient name, and then primary key kita nak buat apa? Patient number. Primary key, patient number, foreign key, Surgery number. Kita punya foreign key boleh. Kamu nak buat surgery number boleh. Kamu nak ambil staff number sebagai foreign key pun boleh. Tak ada masalah. So saya ambil staff lah. Staff number. Okay, so dua-dua boleh Dua-dua boleh. So gariskan. Okay, so selesai untuk second NF. Okay, so ada lagi tak maklumat yang kita boleh pecah asingkan dekat sini? Ada. Apa dia? So kita boleh pecahkan lagi appointment date ni. Appointment ni kita asingkan daripada surgery. Okay, so kita create table. Kekalkan yang mana ada staff, surgery, patient, dan kita tambah lagi satu table, appointment. Okay, untuk staff, ada staff number, ada dentist name. Okay, surgery, ada surgery number, Staff number. Staff number. Lepas tu? Tak apa, jangan risau. Biar dulu. Okay, patient ada patient number, ada patient name, ada staff number. Okay, dekat appointment? Appointment date. Appointment date. Appointment time. Appointment time dan juga Patient number. Staff number. nak letak patient number boleh. Nak letak patient number boleh. Nak letak staff number pun boleh. Tak ada masalah. Boleh letak mana-mana Okay, so kat sini surgery ada lagi tak nak letak apa-apa? Letak appointment juga So saya letak sini patient number. So kita tahu surgery nombor 1, doktor yang merawatnya siapa, pesakitnya siapa. Macam tu. Okay, so kita biasa buat primary key, kenal pasti mana dia primary key. So ini tak ada primary key lah, ini ada foreign key sahaja. Okay. 3NF tu saya buat, kalau 3NF tu saya buat 3NF yang patient pula, yang surgery tu kan. Saya buat surgery number, surgery number, patient number dengan appointment date. Boleh? Date. Boleh? Okay. Okay. So ini contoh saja tau, bukan sepatutnya kamu ikut sama sebiji macam ni, tak. Ini contoh sahaja. Okay. Cuma kena ikutlah dia punya rulesnya. First NF ada 2 table, 2 NF ada 3 table, third NF ada 4 table. Okay. Tetapi yang saya rasa bukan saya sedih juga, yang saya paling marah. Okay, bila saya marah,
Okay, ada yang buat, saya dah pastilah kenapa maklumatnya tak sampai ke macam mana ke. Okay, first NF dia buat complete, ada 2 table. Okay, bila masuk second NF dan juga third NF, dia tambah satu je. Dekat 2 NF ni dia tambah je satu table baru. Kemudian dekat 3 NF pun sama, dia tambah je lagi satu table baru. Oh, dia tak salin Ya. Dia tak salin table yang Sebab asal ni lah tu. madam. Sebab madam hari tu kan buat macam tu je. Madam tak buat macam ni. So dia tambah je lah. Kan Tak saya salin kata, lagi. saya buat contoh sebabnya saya tak cukup masa, tak cukup ruang yang saya nak conteng-conteng tu. Tapi kamu kena salin complete, full tabelnya. Sebabnya daripada first NF kepada second NF kan berlaku perubahan dekat table tu. Tengok dekat first NF dengan second NF, table staff berlaku perubahan. Bila kita dah normalize kepada second NF, table staff dah kekurangan attribute. Attribute untuk patient name dengan patient number tu tak ada. Sama juga daripada second NF kepada third NF, berlaku juga perubahan pada table. Jadi kamu kena tunjukkanlah semua tu. So ramai juga, ramai yang tak buat complete. Untuk first NF, first NF tu boleh katakan ramai betul lah. Tapi ada juga yang tak boleh nak buat first NF. Second NF tu tambah satu table je. Third NF pun tambah satu table je. So rasa dah kenapa? Kan kena buat complete. Kita nak tengok perubahan tu. Kalau kamu tak buat complete, macam mana kita nak nampak perubahan berlaku tu? Normalization yang kamu buat tu daripada first NF kepada 2NF kepada 3NF, kita bukan nak tengok table tu bertambah sahaja, kita nak tengok juga perubahan yang berlaku pada table tu bila kamu normalize. Apa yang tak ada, apa yang kurang, attribute yang tak ada tu kamu letak dekat mana, kemudian apa foreign key yang kamu buat untuk kamu connect antara table tu. So itu kita nak tengok. Madam. Yang markah rubrik tu madam letak kat mana? Tak ada pun. Dalam soalan tu saya letak sekali dengan rubrik kan? Tak ada. Soalan letak Scroll bawah. Dekat soalan tu saya upload sekali berserta dengan rubrik. Dekat CDOS soalannya. Cuba tengok soalannya. Tak ada Saya tak letak rubrik Kelas 2 kat soalan tak ada rubrik. Tak ada rubrik? Soalan kelas 1 ada rubrik. Tak ada rubrik. So rubrik saya share nanti, boleh? Kau nak tengok sekarang? Boleh, nanti je. Nanti je. Cuma kalau dalam rubrik tu markah kosongnya tiada. Maksudnya semua dapat markah. Cuma markah tu complete, full ataupun taklah. Full mark ataupun satu. Paling rendah pun satu. Paling rendah satu. Task 2 ni, soalan ni soalan daripada saya. Soalan daripada rakan saya. Sekejap saya minta rubriknya. Madam. Nanti kita ada lab task lagi ke? Ada lagi. Ada lagi lab task. Ni saya dah dapat dah dia punya rubrik. Mari kita tengok sekejap rubrik dia. Ini rubriknya. Nampak Kita tengah loading. Ini rubriknya. Saya minta maaf, saya tak perasan hari tu. Saya ingatkan soalan tu di-upload sekali dengan lab. Supaya tak yang ini rubriknya. UNF. UNF tu saya tak ambil markah UNF. So semua orang dapat markah penuh sebabnya soalan dia beri tu dah dalam bentuk UNF.
Okay, so ini ada kesilapan sikit lah daripada pengkubal. Okay, first NF. Okay, first NF. Yang mana dapat 6 tu, dapat 6 markah dekat paper masing-masing, dekat sheet jawapan masing-masing. Yang dapat 6 tu maksudnya dia dapat full mark lah. So dapat skala 3. 3 bahagi dengan 3 darab dengan 6, so kamu dapat 6. Okay, second NF. Second NF ni ada juga beberapa orang yang dapat full mark. Yang tak dapat full mark tu, contohnya masa appointment, attribute appointment tu, dia tak asingkan. Okay, dia tak asingkan, saya bagi skala 2. Maksudnya bukan dia tak faham, dia faham. Maksudnya nampak skala 2 ni, dia kata student can complete, student can complete the second normalization with 70% accuracy from normalized form. Maksudnya dia 70% kefahaman itu maksudnya banyak lah tu. Cuma dekat situ 30% lagi tu dia terlupa untuk asingkan appointment date dengan appointment time tu. So yang mana hanya buat satu table saja untuk second NF ni, dia tak salin ke semua table, so saya bagi skala 1. So student can complete the second normalization with 50% accuracy from normalized form. So dia faham kena tambah satu table baru, tapi dia tak tunjukkan apa yang berlaku dekat table yang lama tu bila dia tambah table baru. Okay, bila dia tambah table baru, maksudnya table yang lama tu ada attribute yang tak ada, yang berubah. So skala 1. Kosong tak ada, saya tak ada bagi skala kosong. Sebab semua skrip jawapan, semua soalan ada jawapan, cuma tepat dengan kurang tepat sahaja. Sama juga untuk 3NF, ada beberapa orang yang dapat full mark, 9 markah. Okay, ramai, majoriti dapat 2, sebabnya terlupa nak asingkan attribute appointment, dan ramai juga yang dapat 1 yang mana dia tak tunjukkan complete lah, complete proses normalization daripada 2NF kepada 3NF. Okay, itu attribute dia. Ini adalah skalanya. Okay, so puas hati dengan markah masing-masing ke tak puas hati? Tak. Okay, so yang mana tidak berpuas hati, okay, ini saya bagi bonus lah untuk kelas kamu, sebabnya so far setakat ni saya tak ada masalah dengan kelas kamu menunjukkan bagi kerjasama yang baik dengan saya. So yang mana yang nak repair balik markah lab task 2, boleh buat semula, hantar dekat saya sebelum hari Jumaat ni. Ya, boleh. Saya nak. Thank you so much, madam. Saya bagi peluang lah, sebab kamu baik, saya pun baik lah. Kalau kamu jahat, saya jahat lah. Macam tu. Okay, boleh? Hantar sebelum hari Jumaat. Maksudnya hari Khamis lah. Siapa yang hantar hari Jumaat dan seterusnya, saya tak tanda. Saya ambil markah yang lama. Boleh? Baik, madam. Send dekat mana? Sama juga, send dekat Sidos. Nanti saya buat platform baru. Okay. Saya buat platform baru. Cuma saya cuma ada rasa sedih sedikit sebabnya dalam skrip jawapan yang saya tanda tu ada beberapa skrip yang jawapan yang saya rasa hampir sama. Jawapannya hampir sama. Saya tak pasti sama ada, saya tak pastilah, dan saya rasa saya tak naklah anggap kamu ada kegiatan plagiat kat situ. Saya anggap kamu berbincang soalan tu, tapi kalau boleh janganlah 99% tu sama. Janganlah 99% tu sama. Means kamu ubah nama sahaja. Sebabnya kita boleh nampak siapa yang create file tersebut. The originalnya siapa, daripada siapa. So kita boleh nampak editednya bila file tersebut. Contohnya A buat, and then dia bagi kepada B edit, tukar nama. So kita nampak benda tu nampak
benda tu kita boleh detect. So saya harap benda ni tak berulang lagi lah untuk the next assessment. Okay, boleh? Saya tak kisah, saya tak marah pun kalau kamu bincang. Memang soal assessment ni, kalau assessment ni memang kita bincang pun sebabnya ini bukan test, ini bukan final. So kita boleh bincang sama-sama kawan kita dan jawapan kita dapat tu mestilah of course sama. Cuma janganlah 99% tu sama, table yang sama, color yang sama, size font yang sama, jenis font yang sama, macam gitu. Sebabnya kami boleh detect siapa pemilik asal file tersebut, bila dia buat, bila file tersebut diedit, ada berapa kali edited, itu kita boleh trace. Okay, boleh? Boleh ya? So saya harap perkara ni tidak berulang lah untuk the next assessment. Saya tak ada masalah, jawapan sama. Memanglah jawapan sama sebab kamu bincang, tapi typing tu, tulis tu biarlah kamu buat sendiri. Macam tu. Okay, boleh? Alright, okay. So untuk topik normalization ni, kalau ikutkan kita punya planning, kita punya STP dah habis. So minggu ni kita masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu ERD. Bila kita dah faham, kita dah boleh buat normalization daripada UNF kepada third NF ataupun fourth NF, BCF. So kita akan buat ERD, Entity Relationship Diagram. Okay, tapi sebelum kita buat ERD, saya nak tanya lagi sekali, kamu betul-betul faham ataupun tidak proses normalization ni? Saya faham. Cuma 3NF tu kita buat banyak lagi practice. Okay, yang lain? Sebelum kita masuk kepada ERD. Okay, so kita nak duduk lagi dalam normalization ni ke ataupun kita nak proceed kepada the next topic? Boleh next topic boleh. Okay, sambil-sambil tu dalam subtopik next topik ERD ni saya relatekan juga dengan normalization. Maksudnya kalau soalan tu suruh create ERD, saya akan mula balik saya akan relate topik dengan normalization. Maksudnya saya bagi raw data, kamu normalize and then kamu create ERD. Boleh? Supaya kamu tak lupa normalization tu. Boleh. Alright. Okay, so kita masuk kepada subtopik baru untuk chapter 3. Okay, kita dah nak habis dah. Lagi 2 chapter saja lagi. Okay, subtopik baru. Okay, adapun part 2 untuk chapter 3 adalah ERD. Apa dia ERD? Iaitu Entity Relationship Diagram. ERD. Okay, perlu ke kita belajar ERD? Perlu, supaya kita nampak kita sebagai programmer ataupun project manager ataupun database admin, kita nampak flow. Sistem kita tu. Daripada mana hendak ke mana, apa proses yang terlibat, apa input, apa proses, apa output. Kamu ada belajar ni kan, IPO ni kan, saya rasa kamu ada belajar ni, topik PSPD, subjek PSPD. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Ada. Kita recall balik dalam topik 3 ni. Okay, ERD, Entity Relationship Diagram, is detailed logical representation of entities, association and data elements. Apa benda apa ni? Apa dia entities, apa dia association, apa dia data elements. So kita tengok lagi sekejap lagi. Okay, it must be flexible. And then if data is modeled incorrectly, poor and difficult to user, application will result.
Okay, so biasanya kalau kita jumpa klien suruh kita develop satu sistem untuk dia. Okay, bila develop satu sistem, dia mesti ada database. Tak ada sistem yang tak ada database. Tak ada sistem yang tak ada database. Mesti ada database, simple, besar atau sederhana besar, itu sahaja bezanya. Okay, so bila dia nak kita create satu sistem, so mesti ada satu database. Okay, bila ada database tu, user tak nampak macam mana outputnya. Kita pun tak nampak, kita pun tak pasti lagi apa output yang terhasil nanti. Tapi based on ERD yang kita lukis, kita boleh tahu flow dia macam mana daripada awal sampailah akhir. Daripada kita kena pasti apa input yang terlibat, kemudian apa proses yang akan terlibat sampailah kepada outputnya apa. Okey, daripada situ kita boleh bagi gambaran awal dekat klien kita. Okey, proses sistem tu nanti akan berfungsi seperti begini. So kita tunjuklah kita punya ERD dia. Okey, untuk function pertama ini ERD dia. So dia nampak, okey, user masuk, user login, user insert password, okey, proses. Kemudian admin identify dia punya password dengan dia punya username tu sama tak dengan apa yang ada. Kalau sama, dia accept, yes, so jadi apa. Dan function yang kedua, contohnya apa, insert data. So macam mana dia punya ERD. So daripada situ user boleh, dia dah boleh nampak ada flow sistem kita tu. Okay, itu kepentingan ERD. Alright, okay, contoh. Ini contoh dalam real life lah. Ini contoh dalam real life kita. Contoh ERD untuk proses pembelian kereta. Kita tak nampak, kita tak perasan pun rupa-rupanya benda ni relate dengan apa yang kita belajar. Okay, contoh kita nak buat purchasing kereta. Okay, so siapa pembeli, siapa pengeluar, apa prosesnya. Apa input, apa output, apa proses. So kita nampaklah kat situ. Okey, pembeli adalah output. Proses tu berlaku di kilang yang keluarkan kereta. Okey, so kita nampak customer beli kereta daripada kedai, kedai ambil kereta daripada kilang. So kita nampak proses itu. So entity kat situ, so siapa entitinya? Entity tu melibatkan 3 pihak lah. Satu customer, satu kedai kereta, satu lagi kilang. Okay, so apa relationship dia? So proses pembelian kereta dengan proses pengeluaran kereta. Kita beli kereta daripada kedai. Kedai ambil kereta tu, kereta dikeluarkan oleh kilang. So itu yang kita namakan dia sebagai ERD. Kita boleh relate lah dengan ERD. Okay, detail dia kita tengok lagi. Okay, basic element of ERD, apa yang ada dalam ERD ada 3 sahaja, iaitu entity, relationship dan juga attribute. Okay, ada 3 benda ni dalam ERD. Okay, so bila kita develop ERD, so make sure kita ada 3 benda ni. Entity, relationship dan juga attribute, ataupun saya suka panggil dia sebagai R. A untuk attribute, R untuk relationship, E untuk entity. So tak kisahlah kamu nak ingat macam mana. So cuma kena ada 3 benda ni, 3 elements ni. Okay, so kita tengok satu persatu. Apa dia entity? Okay, entity adalah nama. Sekejap lagi lah kita tengok dulu. Okay, ni kita tengok dulu bentuk dia lah. Bentuk entity, bentuk attribute, bentuk relationship. Okay, ini okay, dalam database, okay, kita nak create ERD ni, kita nak develop ERD ni, dia ada 2 jenis. Ada 2 jenis, kita boleh pilih nak yang mana satu. Okay, satu jenis yang pertama namanya CrossFoot. Ni nama yang pertama adalah CrossFoot. Okay, jenis yang kedua daripada chain. Namanya adalah chain notation. Okay, kalau CrossFoot, bentuk dia dalam bentuk kotak-kotak macam ni.
Satu kotak untuk entity, satu kotak untuk attribute, satu kotak lagi untuk relationship. Nah ini bentuk crossfoot. Okay, kalau chain bentuk dia satu entity bentuknya petak. Relationship bentuknya diamond. Attribute bentuknya oval. Madam, Ya. yang crossfoot tu relationship punya bentuk apa? Dia semua Segi kotak. empat besar tu. Oh, Nanti kita tengok Okey, jadi bila soalan tu dia suruh kamu draw ERD untuk apa-apa. Okey, so kamu boleh pilih. Kamu boleh pilih nak buat model yang mana satu, kaedah yang mana satu. Crossfoot boleh, chain pun boleh. Okay, kalau dia tak nyatakan lah dalam soalan. Tapi kalau dalam soalan tu dia nyatakan guna crossfoot notation ataupun guna chain notation. So kamu tak boleh ubah. Walaupun jawapan kamu betul tapi tetap salah sebab dia tidak menjawab soalan. Okay, so bila dapat soalan nanti baca betul-betul. Okay, dia ada nyatakan ke ataupun tidak. Kaedah mana yang kamu nak kena guna. Okay, bagi saya tak kata yang mana mudah, yang mana tu tak. Bagi saya dua-dua ni mudah. Bagi dua-dua ni mudah. Dua-dua ada kelebihan tersendiri, dua-dua ada kelemahan yang tersendiri. So kita tengok dua-dua. Jangan risau, kita tengok dua-dua bentuknya macam mana. Okay, so baru kita tengok kepada entity. Okay, kita tengok kepada entity. Okay, entity tu apa? Entity tu adalah dia dia nak represent satu set ataupun satu collection object in the real world that share same properties. Okay, so biasanya entity ni kita tengok di sekeliling kita ataupun daripada soalan yang kita dapat tu, kita tengok dia macam mana kita nak tahu itu adalah entity, kita tengok adakah dia tu orang. Sebab entity ni boleh terdiri daripada orang, people. Entity juga boleh terdiri daripada place, tempat. Entity juga boleh terdiri daripada objek, event ataupun konsep. Dia ada 5 ni. Ada 5 ciri-ciri entity. Sama ada orang, place, lokasi, objek, event ataupun konsep. Okay, kalau orang itu person, mungkin entity boleh terdiri daripada employee, student, patient, apa lagi? Contoh-contoh entity yang terdiri daripada dalam kategori person. Workers, lagi? Apa lagi? Yang biasa, yang familiar. Staff. So itu contoh-contoh entity dalam kategori person. Okay, entity dalam kategori place. So location, tempat, store, warehouse, factory, apa lagi? Department, apa lagi? company bukan Kalau company. Betul. Company, apa lagi? Employee? Employee tu person. Person. Jatuh kepada kategori orang. Okay, hotel, apa lagi? Cafe, Restaurant. restoran. Itu contoh-contoh. University, madam. Apa dia? University. University, Politeknik, JTMK. Itu contoh-contoh place. Objek. Objek ni biasanya kita refer kepada objek lah. Kereta, motor, mesin, apa lagi? Komputer, apa lagi? Handphone, apa lagi? Contoh-contoh objek. Laptop. So macam-macam lah. Itu contoh objek. Event. Event. Kita pergi ke mana contoh-contoh event. Sale, registration, renewal. Lagi apa? Anniversary. Apa lagi? Exam. Contohnya. Deepavali. Hari Raya. Itu contoh-contoh event. Konsep. Konsep ni contohnya account, cost. Lagi?
subjek. Subjek. Meja. Meja. Pandai pun. Ini contoh-contoh yang kita boleh klasifikasikan dia sebagai entiti. Okay, so kalau dalam chain tadi, entiti ni kita letak dalam bentuk petak ni kan. Kita panggil dia apa? Rectangle ke kita panggil apa ni? Rectangle, betul-betul. Rectangle. Okay, kalau dalam chain kita letak dalam bentuk rectangle macam ni. Kita letaklah. Contohnya kita kata employee. Tu letak dalam kotak tu. Ini untuk chain. Okay, kalau crossfoot kita letak dalam bentuk kotak macam ni. Kotak juga tapi kotak dia besar. Kita pun buat macam ni. So sini employee. So kat bawah ni ada lagi data dia. Kalau chain tak macam ni je. Kalau crossfoot dia ada lagi detail kat bawah ni. Okay, itu entity. Okay, next. Okay, guideline for naming and defining entity type. Okay, entity type name is singular nouns. Okay, ini guideline lah. Mesti dalam keadaan bentuk singular. Okay, entity mesti descriptive and specific. So maksudnya kita buat apa tadi? Kita kata employee, kita kata staff, kita kata department, kita kata university, kita kata course, kita kata subjek. So dia adalah spesifik. Tak ada kalau kita kata register tu macam mana? Tak ada orang faham. Register tu maksudnya daftar. So orang faham. Jangan kita guna nama yang confused. Orang boleh tertanya-tanya. Contohnya confused ni macam play. Play apa? Nak play apa? So macam pelik. Ataupun kita kata sebagai sport. Sport ada kategori macam-macam. So apa dia? Football ke? Netball ke? Hockey ke? So itu tak spesifik. Okay. Entity juga sepatutnya consist. Okay. Dan last sekali, entity type should be named for the result of the event. Okay. Dia mesti menggambarkan apa event tu, bukannya aktiviti ataupun proses. Kita tengok kepada output tu, so bergantung kepada kesesuaian. Tengoklah macam mana soalan yang kita dapat, so kita akan create entity daripada situ. Okay, ini contoh. A person, place or thing about which data is collected. In this case, the entity adalah student. Okay, contoh kat sini dia kata entitinya adalah student. Okay, siapa boleh teka bentuknya ni, bentuk entitinya dalam model apa? Model apa? Maksud madam? Ni, kan kita ada dua kaedah kan, ada dua model kan dalam ERD. Okay, so dia nak paparkan entity ni dalam model apa ni? Model chain. Chain ataupun crossfoot. Crossfoot. Ini adalah dalam crossfoot. Ataupun saya lebih suka letak CF je. Tak payah panjang-panjang. Ini dalam bentuk crossfoot. Ini macam ini. Kalau kamu guna model crossfoot, macam inilah kamu nak declare entity. So entity namanya ke atas, kemudian ada attribute dia apa. So contohnya entity-nya student, so attribute dia adalah student name, student ID, name, year, department, college. Itu contoh. Ini dalam crossfoot. Okay, berbeza dengan chain. Okay, chain macam mana? Chain macam ni pula. Okay, chain. Okay, nampak tak? Student, ini adalah entity. Betul? Ini entity, student. Kelas pun entity. Okay, so student, enroll, ini adalah apa tadi? ARE tadi. A, attribute. R, relationship. E, entity. So enroll ini adalah apa? Bentuk diamond. Yang itu tadi cuba. Bentuk diamond apa? Bentuk diamond ini adalah relation.
Okay, attribute ni kat mana? Dekat dalam kotak. Attribute-nya kat mana? Macam mana bentuk attribute? Dia kena bagi arrow, lepas tu kena buat kotak. Attribute bentuknya oval. Okay, so kat mana attribute dekat sini? Okay, so attribute dekat sini kamu kena tambah. Macam mana? Student ni, contoh student, so attribute-nya, so kamu buatlah. Apa? Attribute student. Student ID. Student ID. Tulis. Student ID. Lagi? Apa Kelas. attribute dia? Kelas. Okay, apa lagi attribute dia? Name. Name. Apa lagi attribute dia? Gender. Gender. Sama juga kelas. Apa attribute untuk kelas? Course. Course. Apa attribute dia lagi? Class ID. Okay, apa attribute dia lagi? Mungkin extra name. Okay, apa attribute dia lagi? Location. So, nampak tak beza? Ini dalam chain. Ni chain. Ini crossfoot. Crossfoot entity berada dalam kotak yang sama dengan attribute berada dalam kotak yang sama dengan entity. So dia nampak lagi kemas lah. Macam ni dia nampak kemas je. Berbeza dengan chain. Chain ni nampak macam berserabut sikit. So nak buat yang mana satu, model mana yang kamu nak guna untuk kamu develop ERD terpulang. Saya tak ada paksaan. Kamu nak buat kaedah guna model crossfoot pun boleh. Kamu nak guna kaedah chain pun boleh. Model chain pun boleh. Okay. Boleh nampak beza antara kedua-dua model ni? Boleh. Chain dan juga crossfoot. So tengok ini dalam bentuk CF crossfoot lah. So nampak dia lagi kemas. Okay, student ini adalah entity. Okay, ni entity. Okay, dalam kotak ni ini adalah attribute. Okay, ini ni apa ni? Tengah ni. Relation. Ini adalah relation. Okay, ni samalah entity. Entity ini adalah attribute. Okay, dekat relation ni dia akan ambil semua primary key ataupun foreign key daripada kedua-dua entity, kiri dan kanan. Okay, contohnya dekat student number adalah primary key. So dia letak kat sini. Okay, dekat table class code adalah primary key. Okay, so untuk enroll ni, untuk relation sendiri ni, dia create satu primary key khas untuk dia, iaitu enroll grade. Ini dekat relation. Cuma dekat relation ni, dia kemas. Saya suka sebab dia kemas. Okay, tetapi dekat sini, dekat relation ni, kamu jangan lupa tambah letak foreign key untuk kedua-dua entity dan juga create satu primary key untuk relation. Yang ni yang biasa student lupa buat. Dia cuma letak primary key daripada dua-dua entity, tapi dia lupa untuk create primary key untuk relation itu sendiri. Ini biasa student lupa. Okay. Kalau chain, ini bentuk chain. Ini bentuk chain. Yang atas ni ini chain. Ini chain, ini chain. Okay, ini crossfoot. Nampak beza kedua tu. So kamu boleh nampak. Okay, kalau chain, inilah bentuknya. Ini adalah entity. Okay, kelas ni pun entity. Okay, yang bulat-bulat bentuk oval ni adalah attribute.
Bulat-bulat ni, yang bulat-bulat oval ni, bukan bulat bujur ni adalah attribute. Okay, so tengah-tengah dalam bentuk diamond ni adalah relation. Relation. Madam, kenapa ada juga kotak ni? Ini ni untuk special case lah. Ini kita akan sebagai weak notation. Kenapa weak notation? Itu nanti kita belajar detail. Yang sekarang ni kita tak payah tahu lagi kenapa ada kotak juga. Okay, cuma kita perlu tahu bentuk diamond ni adalah relation. Okay, ini chain. Ini crossfoot. So bentuk dia lagi kemas. So sama juga. Ini kita ada entity. Okay, sama kelas pun adalah entity. Okay, diikuti dengan attribute. Ya. Sebab tu ke madam suruh kita orang buat normalization tu dulu? Ya, Baru buat entity bagi nampak. Okay, bila kamu dah sampai 3NF, so kamu pun kena buat ni. Senang nak asingkan Iya. faham. Cuba kamu imagine daripada raw data tu kamu nak buat ERD. Hoi. Saya rasa kertas A2 pun tak muat. Lepas tu dengan redundance datanya berulang-ulang data. So sebab tu kita perlu buat normalization dahulu. Kita dah normalize sampai habis dah, sampai level 3NF, baru kita create ERD. Jadi bila kita present kepada klien kita tu, kita nampak user, contohnya student, apa attribute dia? Student dia kena isi nama, dia kena isi student ID, baru dia boleh masuk. So nampak, klien nampak lah macam mana flow sistem yang akan kita bangunkan tu. Okay, boleh? Faham. Right. So nampak tak dia punya hubung kait tu? Kenapa kita kena belajar normalization dulu, baru kita buat ERD. Ilmu ni bukan hanya untuk kamu jawab exam sahaja semester ni tahu. Tapi ilmu ni simpan baik-baik, notanya simpan baik-baik. Nanti bila kamu nak buat FYP nanti semester 4, semester 5, kamu akan guna balik ilmu yang ada ni. Kamu buat FYP, kamu akan produce report, dan dari report tu kamu akan letaklah ERD projek kamu tu macam mana bentuknya. Jangan nanti semester 5 nanti buat database tak boleh connect. ERD entah ke mana. Okay, bila panel tanya siapa ajar database kamu dulu, kamu pun dengan tidak segan silunya cakaplah saya. Tak belajar dulu, kami tak belajar. Sedih saya. Boleh? Boleh ya? Boleh ingat Okay, kalau anda kata kamu, semester depan kamu pilih track kan. Kalau anda kata kamu pilih, kamu masuk track IS ke, track network ke. So, kalau kamu tak boleh nak buat, tak perform lah. Contohnya kamu buat FIP kamu buat sistem juga. Tapi tak perform seperti mana pelajar-pelajar track SAD. Track SAD dia akan detail lagi. Dia akan pergi detail lagi. So sampailah dia boleh create satu sistem yang memang betul-betul the real system lah. Yang the real system ada domain dia sendiri, dia kena beli domain dia. Memang betul-betul boleh guna lah. Macam kamu guna sistem-sistem orang sekarang ni, macam itulah bentuknya. Okay, so kalau kamu tak mampu nak buat macam tu, jadi macam orang pelik lah. Database dulu you belajar apa? Macam tu. Jadi macam orang pelik. Banyak lah dia punya gitu. Okay, boleh. Biasanya sebelum kamu present kepada panel, biasanya kita akan panggil panel daripada industri lah untuk nilai FIP kamu tu. So panel dalaman dia akan check dulu. Sebelum dia tengok sistem, dia akan tengok dulu kamu punya DFT. Dia nak tengok dulu flow sistem kamu tu macam mana. Okay, bila dia dah faham, dia tengok DFD kamu, dia faham, baru dia tengok sistem. Okay, boleh? Boleh, setakat ni ada nak tanya? Untuk entity, baru entity, belum masuk attribute, belum masuk relation, entity sahaja dulu.
So kita dah tengok dah bentuk entiti dalam chain model. Kita juga tengok bentuk atau bentuknya entiti dalam CF. So ada nak tanya? Tak ada. Tak ada, kita dah lapar. Sabar sikit lagi Okey. So siapa ingat lagi tadi yang saya kata dekat sini bentuk diamond ni adalah bentuk relation tapi dia ada kotak. So saya kata kalau diamond dalam kotak ni maksudnya dia weak, dia lemah. Dia menunjukkan kita punya DFD ni kita punya ERD ni lemah. Kenapa lemah? Kenapa berlakunya benda tu? Okay, so kita tengok weak entity set. Bawah sangat ni, atas sikit. Okay. Apa dia weak entity set? Okay, entity set does not have primary key is referred as weak entity set. Okay, so mana-mana entity yang tiada primary key. Okay, alah tangan bengkoknya lah. Okay, mana-mana primary yang tak ada primary key, so itu kita assume dia sebagai weak entity. Okay, boleh? Okay, so next dia kata lagi, the existence of weak entity set depends on the existence of identifying entity set. So tu macam mana? So tu nanti kita tengok lagi contoh untuk ni supaya kamu lagi nampak. Ini tak lah, ini cerita in relation database entity that cannot be unique identified by them alone. Okay, so kita tengok contoh balik kepada sini. Okay, kenapa kat sini dia kata lemah? Kenapa kita kat sini dia kata lemah? Sebab dia kata tadi weak entity ni kita macam mana kita nak define, kita nak kena pasti dia weak entity set ni sebab dia kata entity tu tak ada primary key. Okay, saya tengok contoh kat sini. Tengok balik contoh kat sini. Okay, entity mana yang tak ada primary key? Tengok balik kat sini. Entity mana yang tiada primary key? Student. Student tak ada primary key ke? Tu ada madam. Student ada. Ni primary key dia, student number. Allah. Okay, lagi satu entity, apa dia? Class code tu. Class. Okay, class, entity primary key dia ada, apa dia? Class. Class code. Okay. Right. So, tengok kepada entity class. Okay. Dekat student ni kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Okay, cuba kamu tengok attribute yang ada dekat student. Tengok attribute yang ada dekat student. Apa attribute yang ada dekat student tu? Boleh beritahu saya apa attribute yang ada dekat student? Student name dengan student number. Dengan student last number. L name tu biasanya merujuk kepada last lah. Last number. Okay. Antara dua attribute tu, mana satu yang kamu rasa paling sesuai untuk jadikan dia sebagai primary key? Student last number. Student last number, madam. Primary key. Student number. Student number lah. Student number lah. Kita daripada jauh lagi kita dah nampak dah student number ni. Ini adalah satu attribute yang paling sesuai untuk kita jadikan dia sebagai primary key. Student last name, sesuai tak kita nak jadikan dia sebagai primary key? Tak ada relationship tak sesuai. Sangat tak sesuai nama sebagai primary key. Sebab kenapa? Sebab nama kebarangkalian untuk ada nama yang sama tu sangat tinggi, ramai, sangat tinggi. Jadi dekat bahagian student ni, dekat entity student ni tak ada isu, ada lagi entiti lain yang sesuai dijadikan sebagai primary
key. Student last name ni memang tak sesuai langsung untuk kita assume sebagai primary key. Okay, settle. Kita pergi sebelah dia. Kita pergi sebelah dia dekat kelas. Okay, selain daripada kelas code yang digariskan ni, ini maksudnya dia adalah primary key, ada lagi tak attribute lain yang kita rasa sesuai jadi primary key? Room code. Ada room code sesuai sebagai primary key. Ada lagi tak yang lain-lain, attribute lain? Course code. Course code, madam. Yes, course code. Lagi? Prof Nam. Prof Nam. Nampak tak? Selain daripada class code, ada 3 lagi attribute yang sesuai kita assign dia sebagai primary key. Okay, so dekat sinilah kita, sebab inilah punca dia jadi weak entity. Kamu rasa daripada ERD ni, kamu rasa dia buat tak normalization? Tak. Dia buat tapi sampai level 2 NF. First NF. sampai level berapa? First NF. Sampai first NF sahaja. So nampak tak kamu dah pandai? Kamu dah pandai relatekan dia dengan dengan ERD ni. Saya punya pen ni dah mengarut dah ni. Alamak, kenapa ni? Dah jadi terconteng sendiri ni. Dah jadi mengarut dah ni. Okay, so kamu dah nampak macam mana benda ni, ERD ni relate dengan normalization. Okay, so daripada sini kamu nampak bahawasanya table yang kita dapat, kita tak normalize je. So kita normalize je hanya sampai level 1 NF sahaja. Okay, bila kita just buat normalization sampai 1 NF saja, so efek dia kepada ERD kita. So nampaklah, kamu akan nampak ERD kamu dalam keadaan weak. Benda kalau maksudnya kalau kita dah buat sampai 3 NF, ada 3 entity lah. Ada 4 entity lah. Ada 4 lah. So tak adalah berlaku kebarangkalian untuk satu entiti tu ada banyak primary So key. nanti akan ada banyak primary key ke dekat relation tu? Ada banyak entiti, ada banyak macam mana tu? Macam mana ada banyak, ada apa? Ada banyak macam mana? Kan kita buat 3 NF tu kan, nanti kan ada setiap satu kan primary key kan. So nanti setiap satu primary key tu masuk dalam relation tu ke tak payah? Sekejap semula. Saya tak faham macam mana soalan tu. Cuba slow sikit. Orang tua ni dia lambat sikit pick up. Okay. Cuba slow sikit. Macam mana? Kan kita kan kat sini kan dia tunjuk ada student number, class code kan. So ada primary key yang lain, betul tak? So setiap kali ada primary key tu kena masukkan dekat enroll tu. Kena tulis lah dekat enroll. Ya. Dekat relation, kena letak dekat relation. Itu je soalan saya. Betul? Betul ke jawapan saya? Itu je soalan saya. Nampak orang tua dia lambat sikit pick up. Okay, boleh nampak tak kat situ? Efek dia tu. So kita tengok efek dia bila kita kita tengok efek dia lah antara normalization tu dengan ERD. So bila kita tak perform habis, kita kata tak perform well normalization tu, so lahirlah weak entity. So kita tak nak lah benda ni berlaku. Kalau boleh kita tak nak. Kita nak elakkan. Okay, boleh? Boleh nampak kesannya daripada situ? Hello? Boleh? Ada nak tanya? Ada madam. Lain-lain, kawan-kawan yang lain ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Jangan marah.
Tak Betul ada. Tak ada Saya boleh proceed? Boleh. Boleh. Ini contoh lagi satu lah. Ini contoh Greek entity. Sekejap saya padam dulu yang saya contoh ni. Okay, so daripada sini, daripada gambar ni kita boleh nampak cik je sikit lah border dia ni ganggu. Alright, okay. Kenapa kita kenapa dia katakan ini juga salah satu contoh weak entity? Kalau kamu tengok tu, kalau kamu tengok attribute tu, kamu rasa ini ada 4 entity. 4 entity tu maksudnya dah sampai 3NF dah ni. Betul tak? Betul. Tapi kenapa dia katakan ini contoh weak entity? Cuba kita analisis bersama ERD ni. Cuba kita cari jawapan dia. Kenapa dia kata ini salah satu contoh weak entity? Siapa dapat jumpa jawapan? Okey. Jom 5 minit, 10 minit kita fikir, kita tengok. Kenapa dia kata ini adalah weak entity? Attribute order item. Primary key. Simpan dulu jawapan. Kita tunggu kawan-kawan yang lain. Okey, sekejap lagi saya nak minta 2-3 orang. Okey, bagi tahu kenapa. Okey. Tengok betul-betul. Kita ada 1, 2, 3. Kita ada 3 attribute. Kita ada 3 entity, customer, order, product. And then kita ada satu lagi entity tapi dalam kotak double kotak, order item. Tu kenapa pula jadi macam tu? Okay, and then setiap entity ada dia punya primary key. Okay, so kenapa kenapa dia nyatakan ini contoh ERD weak entity? Sebab order item tu ada orange key je, tak ada primary key. Okay, simpan jawapan. Sekejap lagi kita share jawapan. Dah dapat jawapan. Dah jumpa jawapannya? Dah? Okay, siapa nak mula dulu? Nak share dulu pendapat dia. Kenapa ini dia katakan sebagai weak entity? Saya boleh. Boleh. Sila. Dekat order item kan, week? Tak apa, present dulu. Siapa Kamlia Sarah. Sarah. Saya lupa nama Sarah tu. Saya suka sebut nama yang depan je. Okay, Sarah, cuba cerita. Apa pendapat Sarah? Kenapa dia katakan ni contoh ERD weak entity?
um, sebab dekat order item tu dia tak ada primary key. Dia tak ada Dia tak- primary key. Yang garis putus-putus tu apa? Orange key. Orange key. Alright. Okay, alright. Ada lagi? Ada lagi Sarah nak share jawapan? Pendapat? Bagi orang lain tu saya fikir. Okay. So Sarah kata sebab dekat entity order item ni tak ada primary key. Yang ada cuma foreign key iaitu item line number. Okay, itu pendapat daripada Sarah. Okay, terima kasih Sarah. Yang lain? Ada nak share jawapan dia, pendapat dia? Bukan jawapan tau, pendapat saja. Ada nak share pendapat? Yang lain-lain? Jom share pendapat cepat. Madam, saya nak share pendapat saya, Madam. Boleh, Kartik sila. Kalau katakan primary key ni dia mesti kena berbeza, Madam. Kalau untuk order item yang sama tu dia mesti ada line number yang sama juga. So mungkin dia punya primary key tu kita tak dapat beza. Okay, orang ni beli ni, orang ni beli ni. So dia punya line number tu sama sikit. So masa kita nak buat jadual tu agak susah sikit nak dapatkan dia punya primary key. Untuk order item. Order item tu. Yes, okay. Okay, thank you Kartik. Okay, next. Ada lagi nak share pendapat? Kenapa dia kata ini contoh weak entity? Tak ada? Lain-lain? Baru 2 orang. Jomlah lagi. Share lagi pendapat. Cepat. Jangan nak habis kelas dah ni. Cepat. Tahulah dah tahu lapar. Jom cepat. Mari kita share. Lagi 2 orang. Saya nak tahu. Saya nak dengar pendapat daripada 2 orang lagi. Jom. Ada? 2 orang lagi. Jom. Jomlah. Kan nak saya sebut nama ni. Kan saya sebut nama ke? Sarah, pilih Sarah seorang lagi Sarah. Dia tak nak sangat je Sarah pilih. Saya bagi kuasa dekat Sarah untuk pilih. Solihin. Itulah nama yang saya nak sebut tadi. Terima kasih Sarah. Mana Solihin? Saya. Solihin. Share sikit pendapat Solihin. Macam mana pula? Kalau ikut logik dekat order item tu untuk primary item line number, kemungkinan redundancy data tu lebih tinggi sebab kebanyakan item kita akan berpandukan pada order item number, not item line number. Itulah saya punya pendapat. Okay, boleh. Bagus. Terima kasih Solihin. Okay, Solihin seorang lagi. Pilih siapa? Jivan Raj. Jivan. Okay, Jivan. Jivan ada tak? Jivan bersama-sama kita ke? Tak ada. Jivan tak ada. Solihin kan cari orang lain. Jivan ada? Tak ada Jivan. Jivan ada tetapi MIA. Solihin kena pilih orang lain. Siva. Siva ada? Ya, Madam. Okay, Siva. Kami nak dengar pendapat Siva pula. Pendapat saya dekat orders tu, Madam, order number tu macam tak sesuai. Dia weak entity. And then dekat entity order items tu, nama primary key, item line number tu dia
macam panjang. Dia kan short punya baru okey untuk primary key kan. Yang tu panjang. Lagi tu saja madam pendapat saya. Weak entity. Okay, alright. Okay, thank you Siwa. Okay madam. Okay, sebelum, ya. Dah cuba buat semula. Okay, boleh. Jom. Saya rasa order item tu weak entity sebab dia tak relate dengan order punya apa orang panggil? Entity order punya entity juga. Dia tak relate. Sebab saya nak cakap sebab order item tu kan dia mestilah berdasarkan dengan entity order yang dia relate tu. So macam primary key untuk order punya yang entity order tu order number, tapi bila dekat order item tiba-tiba jadi item line number. So dia tak sesuai item line number tu. So dia kena relate dengan dua-dua entity. Okay, betul boleh diterima. Okay, terima kasih Sarah. Dia generate dia punya idea. Okay. Ke semua pendapat tu ada logiknya, tak ada yang salah. Okay, semua ada logiknya. Okay, so kenapa dikatakan contoh yang diberi ni dalam slide ni weak entity. Okay, so saya rasa semua faham lah kot. So yang keempat-empat yang share pendapat tadi, saya rasa semua faham. Okay, so dia berpunca daripada entity order item. Okay, entity order item ni dia ada connection dengan order dan juga produk. Betul tak? Dia ada connection dengan order dan juga produk. Okay, bila dia ada connection dengan dua entiti lain ni iaitu order dan juga produk. Okay, dekat order ada primary key iaitu order number. Dekat produk pun ada primary key iaitu product number. Okay, dekat order item ni apa primary key dia? Order item. Okay, kalau dia tak ada, kalau contohnya dia tiada primary key, okay, attribute dia tu dalam 1, 2, 3, 4, 5 ni, 5 attribute dia ni, tak ada satu pun yang sesuai kita assign dia sebagai primary key. So kita kena create satu the new attribute untuk kita jadikan dia sebagai primary key kepada order item. Okay, so kita create lah satu, kita wujudkan satu entity baru. Contohnya order item apa? Kita create satu yang baru. Order item. Untuk order item ni, kita nak create satu entity, satu attribute yang sesuai untuk kita assign dia sebagai PK. Apa dia? Okay, kalau tak ada, kalau contoh kita fikir-fikir pun tak ada jugalah attribute yang sesuai untuk kita jadikan dia sebagai primary key. Jadi, kita kena ambil primary key daripada entity yang lain, so kita assign dia sebagai foreign key dekat order item. Apa dia contoh-contoh primary key yang sesuai yang kita boleh assign dekat order item ni sebagai primary key, foreign key? Order number. So kita boleh ambil order number, letak dekat sini. Order number sebagai foreign key dia. Ataupun kalau kita tak nak ambil order number, kita boleh ambil product number. Kenapa? Sebab order item ni dia cuma relate dengan dua sahaja table, iaitu table order ataupun table product. So kita boleh pilih salah satu. Kita boleh pilih order number sebagai foreign key dekat order item, ataupun kita boleh pilih product number sebagai foreign key untuk order item. Jadi bila kita
bila kita buat searching ataupun apa-apa editing ke dekat table order, so kita boleh relate dengan order item based on order number. Boleh? Ataupun kalau kita nak lagi baik, kita ambil dua-dua primary key daripada dua-dua entity ni, kita letak dekat sini. Satu lagi kita letak product number. Tapi kita tak assign dia sebagai foreign key lah, kita buat satu je. Ataupun kalau nak assign juga pun boleh, tak ada masalah, tak salah. Jadi kalau kita update table product ni, so dia automatically effect juga kepada order number. Dia kena relate dengan dua-dua entiti yang dia sebab dia ada hubungan dengan dua-dua ni. Dengan order dan juga dengan produk. Okey, boleh? Boleh. Boleh ke? Boleh faham ke? Boleh, setakat ni? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh, madam. Boleh. Tak apa, kita tengok lagi contoh. Kita tengok lagi banyak lagi contoh-contoh EFD ni yang sebabnya dalam soalan objektif dia boleh keluar je. A, B, C, D, dia suruh identify which weak entity. Which figure ataupun which picture show the weak entity A, B, C, D. Ada je, boleh je dia keluar soalan macam tu. Okay, saya stop sampai sini lah untuk hari ni. So kita tengok details lagi esok kan, esok kita 3 jam. So kita tengok betul-betul, kita tengok detail betul-betul bab weak entity ni. Macam mana kita nak identify EFD tu dalam kategori weak entity. Okay, boleh? Okay ke? Boleh. Alright. So kalau kamu dah boleh faham dengan entity, weak entity, dengan attribute, ni macam mana kita nak buat attribute. Attribute ni tak ada masalah. Cuma dalam attribute ni kita cuma kena tahulah ada 4 jenis attribute. Okay, ni tak susah pun. Ni kemudian relation ni pun ada juga, ada berapa jenis dia. So ada unary, ada binary, ada ternary. Okay, unary tu macam mana, binary tu macam mana, ternary tu macam mana. Ini kita tengok je. So kalau kita faham kat situ, okay, kemudian baru kita tengok kepada cardinality dan juga connectivity. Cardinality dan juga connectivity ni termasuk dalam relation. Okay, dalam relation nanti kita tengoklah relation one to one tu macam mana, one to many tu macam mana, many to many tu macam mana. So kalau kamu faham ni tak susah sebenarnya. Okay, kalau relation ni one to one ni contohnya seorang pelajar hanya ada satu nombor pendaftaran saja. Itu kita panggil dia sebagai hubungan one to one. Ada tak pelajar yang ada 2 nombor pendaftaran? Ada 3 nombor pendaftaran? Tak ada kan? So itu hubungan one to one. Okay, one to many pula macam mana? One to many-nya contoh seorang pelajar ada 2 handphone. Ada 2 nombor handphone. So one to many. Itu contoh one to many. Many tu pula macam mana? Contohnya satu kelas boleh ada ramai pelajar. Ataupun ramai pelajar boleh ada banyak kursus. Tu many to many, banyak tu banyak. Maksudnya tak semestinya seorang pelajar tu dia belajar satu kursus dia satu semester. Tak. Satu kursus tu boleh ada ramai pelajar. So itu many to many. Tapi biasanya kita elakkan relation many to many tu. Sebab many to many tu menyumbang kepada weak entity tadi. So kita kalau boleh kita elakkan. Okay, relation ni last sekali yang akan kita cover dalam topik subtopik part 2 dalam chapter 3 ni. So ini contoh-contohnya lah. Ini exercise ni contoh-contoh. Ini memang kita akan tengok lah. Okay, contoh-contoh ni kita akan cuba buat. Kita akan relate sekali dengan normalization tu tadi. Okay, so boleh?
Boleh. Boleh ya? Boleh Okay, madam. so alright. Okay, so nota ni saya upload dekat Sidah. So boleh ambil kat situ lah. Boleh ambil dekat situ. Okay, bersama dengan rubrik lah. Rubrik lab 2. Okay, dan saya ingatkan lagi sekali, siapa yang nak perbaiki balik markah untuk lab 2, so boleh hantar sebelum hari Jumaat. Okay, boleh? Boleh. Alright, okay. So kita dismiss dulu kelas kita. So kita jumpa besok pukul 2. Okay. Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you, madam.